Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bertemu sekali lagi di dalam siri bimbingan membaca surah Yasin, surah jantung Al-Quran. Dan pertemuan kita pada kali ini adalah pada bahagian yang ketiga atau siri yang ketiga, yang ini menyambung kembali bacaan yang sudah kita hentikan dahulu pada ayat 50. Sebagaimana biasa berada di tempat azan diazankan, nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kita juga merasa berbesar hati, alhamdulillah, di dalam majlis kita ada sahabat kita, ya, Syekh, nama apa Syekh? Khalid, Masya Allah. Terima kasih. Dari mana Syekh Khalid? Ya, asal Kelantan. Kelantan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi maknanya dapat bersama dengan majlis membaca ni, dan alhamdulillah setakat ini di sekitar Lembah Kelang majlis ini mendapat sambutan yang baik, khususnya daripada masyarakat. Jadi kita tanpa melengahkan masa lagi, sebagaimana biasa kita meniatkan hadiah bacaan ini kepada mereka-mereka yang sedia kita maklum, termasuk ibu, ayah dari kita sekeluarga. Mudah-mudahan dengan keberkatan Al-Quran ia akan menjadi syafaat dan syifa untuk kita seluruhnya, insya-Allah. Sebagaimana biasa, dengan alat tulis tuan-tuan dan dakwah hijaunya, dan dengan menggunakan kemahiran mendengar dan kemahiran meniru, ya, itu di antara kemahiran membaca Quran yang perlu ada. Marilah sama-sama kita mulakan majlis, ya, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Ayat yang berikutnya, baris yang ketiga kiri itu ada hukum sabtah di situ. Dan kalau kita membaca wasal di atas tariq Syatibiyah, maka sini adalah sabtah wajib. Sabtah wajib. Jadi bila saya sabtah nanti, tuan-tuan jangan ikut lagi. Lepas saya waqaf, selepas sabtah baru tuan-tuan ikut. Dan sabtah ini adalah memberhentikan bacaan, suara dan nafas sekejap sekadar 2 harakat. Kemudian dengan nafas dan suara yang sama juga kita menyambung, ya, perkataan yang berikut. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha. Ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum لدينا محضرون. فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا. فاليوم لا تظلم نفس شيئا. Kalau yang ada nafas panjang harus juga diberhenti pada wala tujzauna illa. Untuk kedua-dua waqaf itu, maka ibtida pada
ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. Untuk ayat ni sila kita buat sedikit penambahan kerana ada tertinggal tanda situ. Pada perkataan lahum di atas mim itu Rasmul Uthmani patut ada tanda sukun, tanda mati. Kerana ini hukum izhar syafawi asyad, maka kena ada tanda mati atas mim pada kalimah lahum. Kalau tidak ada tu dia jadi bacaan lain. Ya. Adalah tuan-tuan, ini tulisan tangan ni, ada kesilapan itu errata itu biasalah. Kita perbetulkan insya-Allah. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Alam a'had ilaykum ya bani Adam an la ta'budu الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. Waqaf di sini kalau ada nafas boleh undur balik, murajaah ya, kita i'adah wa tukallimuna. Atau kalau kurang kemampuan nafas, kita terus tashhadu arjuluhum. Boleh. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum
على أعينهم ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون واستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. Itu satu tempat kalau ada kemampuan, kalau nak berhenti pada famastata'u pun diharuskan. Untuk kedua-dua wakaf ni kita mula balik pada famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. Ini satu lagi tertinggal tanda sukun, tanda mati pada kalimah in. Letakkan tanda mati di atas nun, in. Itu hukum izhar halqi. Ya. Itu dua saja yang kita kesan. Alhamdulillah kita pun dah beritahu kepada penerbitan supaya dapat buat kebetulan dia rata ni ya. Baik, dapat ya, in itu kita letak tanda mati atas tu. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا Wakaf di situ ada dua pilihan. Bagi yang ada kemampuan diambil baliknya anna khalaqna. Bagi yang kurang kemampuan dia terus ambil pada mimma amilat. Anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. مما عملت أيدينا
ومشارب ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا situ pun boleh berhenti. Kalau ada kemampuan nafas tapi tak boleh habis, boleh juga dekat khasim, ya. Boleh berhenti pada waqaf pada faiza dan ambil balik faiza, atau berhenti pada khasim, ambil balik pada faiza. Ini bab tak cukup nafas ni, kita jangan main-main. Kereta kalau habis minyak tengah jam pun dia berhenti. Kalau kita paksa juga nanti, kita akan langgar hukum bacaan. Curi nafas, panjang jadi pendek, dengung jadi tidak. Ini semua hukum ini lahan belaka. Ya, kesilapan yang berlaku dalam bacaan. Jadi kita berhenti di mana yang diharuskan, yang tidak menyalahi dari segi hukum waqaf yang dikatakan waqaf qabih, ya, waqaf yang keji, ya. Sini tak ada masalah. Fa idza huwa khasimun mubin. فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قال من يحيي العظام وهي رميم يحييها الذي أنشأها أول مرة قل يحيي الذي وهو بكل خلق عليم وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا satu tempat. Kalau kita berhenti nara, ambil balik nara faiza. Satu. Yang kedua, kalau kita berhenti pada faiza pun diharuskan juga kita ambil balik faiza. Ya. Nara faiza antum minhu tuqidun. فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بلى وهو الخلاق العليم وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون Kalau tak sampai berhenti syai'ah, nak ambil terus ayyaqula lahu pun harus. Sebab sana kita faham ada banyak mat tu, tanda-tanda ombak tu ya, semua nak jaga 4 harakat tu ya. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, muslimin muslimat, syukur kehadrat Allah kita dapat bersama talaqi dan musyafahah dari ayat 1 hingga ayat 83. Dan dalam keterangan selanjutnya, mari kita beralih ke papan putih kita, Cik Abdul Aziz kita ada keterangan tentang maratibul mudud, tingkatan-tingkatan mad ya. Kalau kita tengok sebelum saya ke papan putih ya, sebelum saya ke sana, kalau kita tengok surah Yasin kita ini, akhir ayat maknanya perkataan yang akhir sebelum tanda bulat ada nombor tu. Kebanyakannya adalah diakhiri dengan hukum man'arid lis-sukun. Man'arid lis-sukun. Man'arid lis-sukun ni senang saja, kita tengok surah Al-Fatihah. Semua akhir 7 ayat semua man'arid lis-sukun. Daripada basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, itu man'arid lis-sukun, sampai bahagian akhir waladdallin, bukan dha-nya, lin tu, itu pun ma'arif disebut. Kita nak cerita sekarang, walaupun orang jarang cerita, tapi ada disebut Syekh Khalid kita, ada disebut dalam itu kitab Mudzakkar fi Ilmi Tajwid, keluaran Arab Saudi. Di sana dia sudah ada terang bagaimana kita baca Quran, kita wajib ra'ikan ya, wajib kita jaga apabila mat-mat ni dia bercantum dalam satu ayat. Sebab ada mat dia lebih kuat dari mat yang lain. Mat yang kurang tidak boleh mengatasi panjang mat yang kuat. Menyamai boleh. Itu yang kita nak tahu sekarang ya. Sebab itu bila kita baca surah Al-Fatihah ya, sebagai husnul ada'nya, wal lafzu fi nadhirihi kamithlihi, itu kalau sudah baca 2 harakat dari basmalah sampai lin pun 2 harakat. Kalau basmalah akhir haim sudah baca 4, lin pun 4. Basmalah akhir haim baca 6, jarang orang buat lah, ini nafas panjang walaupun bagus, lin pun 6. Itulah tanda orang faham baca Quran dari segi husnul adab, tata cara bacaan yang bagus. Tapi kalau ada satu orang kejap baca 2, kejap baca 4, kejap 6, 4, 2, 6, 4, 2, dia ikut mood dia, ajazan. Masa panjang nafas baca panjang, masa pendek baca pendek. Ini tak bagus. Dia kalau 2 semua, kalau 4 semua, kalau 6 semua. Syarat dalam ayat itu tidak ada mat 4 serangkai. Ini saya nak cerita sekarang. Apa ni mat 4 serangkai? Mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil dengan haqiqi dan hukmi, mat silah tawilah, dan mat ta'zim.
Ini kalau kita tengok dalam rasam pada tulisan Quran, semua ada tanda ombak atas tu, tanda mat tu, ataupun kita kata tanda pedang. Ya, kalau ada ini mat 4 serangkai, tak kira mana-mana dahulu yang mendahului yang lain, maka mat arid disukun menerima kesan, ada kesan dia. Pada umum tajwid semua faham. Kita tajwid yang kecil-kecil kata mat arid disukun boleh baca 2, 4, 6. Tapi lebih bagus kalau kita kata 6, 4, 2. Bukan salah kira. Sebab ini mat dia ada, dia kata at-tadalli, dia ada at-taraqqi. At-tadalli ni membaca panjang lebih bagus dari pendek. 6, 4, 2 itu at-tadalli. At-taraqqi membaca pendek lebih bagus pada panjang. 2, 4, 6. So kaedah yang kita sebut 642 dengan sendirinya memberikan gambaran bagaimana mat itu seharusnya dibaca. Baik, kita ke sana dulu ya. Baik, dipanggil sini maratibul mudud. Maratib. Maratib ni tingkatan lah, ranking. Mana first second. Ya. Kalau kita dalam rukun sembahyang aku pertama, azan. Rukun sembahyang nombor 1 al-awwal. Niatlah. Mesti niat dulu, takkan bagi salam dulu. Begitulah maratib ni. Tadi kurang sikit ya. Dia mesti ikut, dia tak boleh lawan arus, tak boleh. Menyongsang tak boleh. Kalau orang perempuan Cik Abdul Aziz potong buah mempelang menyongsang, tak boleh. Dia kata nanti keluar, nanti menyongsang boleh. Jadi kita baca mat pun tak boleh. Ya. Dia nombor 1 ya, mat ni dalam baca Quran dia mesti yang mula-mula sekali mat ta'zim. Ada dakwah terang sikit lah. Mat lazim ya. Mat lazim ini nombor 1. Ada. Nombor 2. Kalau tak ada tak apa Syekh. Dia ada sebut dalam syair. Syair, orang Arab kata syair, orang Melayu kata syair. Kalau ikut syair tu orangnya, bendanya tu syair. Bukan saya sebut salah. Terima kasih. Nombor 1 dipanggil ini dia baru terang ya. Ini satu Malaysia mau tengok ni, Cik Abdul Aziz. Masya Allah. Betul. Nombor 1 mat lazim. Nombor 2 dia ada syair dia. Aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadun fisalin fabadal. Betul Syekh. Masya Allah. Aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadun fisalin fabadal. Itu orang-orang ulama dulu dia hafal ilmu dengan syair. والثالث الإقلاب عند الباء ممن بغنة مع الإخفاء. Itu mu'taqiqlab punya bacaan. Ya, hari ni semua kalau kita ada kelas Quran kita ni nanti ada azan, promote lah sama Cik Azmi kita. Boleh mengaji Quran sini nanti. Kita biar ada peningkatan sikitlah. Ya, lepas Yasin nanti 30 juzuk mau tanda ni macam. Ya betul. Berkat dari kelas Yasin ni Syekh Abdul Aziz, sudah banyak tempat masjid suruh membuat baca Quran talaqqi wal musyafah. Alhamdulillah, ini semua berkat guru-guru kita. Almarhum Syekh Ahmad Maksum Fergau Al-Kalantani, Datuk Hasan Az-Zahri sendiri, Datuk Syekh Ismail Hafiz Al-Bantani. Ini semua guru-guru saya ni. Berkat mereka ajarlah. Ni kita ingat sepenuh hari guru ni, saya suka menghayati pengorbanan guru. Kadal mu'allim ayyakun rasul. Adalah guru tu dekat martabat para rasul. Itu bukan hadis, tu hukama punya cerita. Baik, sini saya tak boleh cakap bab guru ni dia jadi sebab. Siapalah kita tanpa mereka? Dengan izin Allah.
Aqwal mududi lazimun famattasal. Ni mad wajib muttasil. Muttasil. Nombor 3, aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun. Ma'arid. Fa'aridun fadun fisalin. Mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Sama dia hakiki atau dia hukmi. Aqwal mududi lazimun famattasal fa'aridun fadun fisalin fabadal. Mad badal. Badal sini mana hakiki. Jadi bila kita baca Yasin, hujung ada mad arid disukun, mad yang mati kerana mendatang. Ya, bila ada mad arid disukun, hujung itu tengok awal ayat ada mad wajib ke ada mad jaiz. Kalau awal mad wajib, ini mad arid tidak boleh lebih panjang dari mad wajib. Tidak bolehlah dia melebihi. Kalau ada mad jaiz, ini mad jaiz tidak boleh mengatasi mad arid. Ini sudah masuk pengkhususan tajwid. Tajwid pun ada peringkat rendah, peringkat menengah, peringkat tinggi, peringkat lanjutan. Ini kita nak faham benda-benda macam ni. Ya? Baik. Kalau dalam ayat itu, masalah pertama, tiada mad 4 serangkai. Apa mad 4 serangkai? 1, mad wajib. Dalam hubungan Yasin ni mad wajib muttasil. 2, mad jaiz munfasil. 3, mad silah tawilah. 4, mad ta'sib. Kalau tiada mad 4 serangkai ini dalam ayat yang berkenaan, maka mad arid disukun di dalam Yasin kita boleh baca sama ada 6 harakat atau 4 harakat atau 2 harakat. Boleh pilih. 6 afdal, 4 sederhana, husnul adab, samakan bacaan. 2 harus kalau tak mampu nafas. Itu kalau apa? Kalau tiada mad. Tengok apa makna tiada dalam satu ayat. Awal ayat 20 sampai akhir ayat 20 ada tak ini mad 4 serangkai yang ada tanda ombak ni? Tanda ombak ni berasal pada tanda mad ni. Kita dalam Tariq Syatibiyah, mula-mula sekali kita jumpa tanda ombak dalam surah Yasin ayat ke berapa? Afdal lah. Ya, pilih 4. Bila kita sudah ambil 4, tidak ada pilihan lain. Semua tanda ombak sampai sadaqallahul azim untuk bacaan hari itu wajib 4. 5 tak boleh dah. Dia mula-mula saja boleh pilih 4 atau 5. Tapi afdal pilih 4 lah. So pilih 4, dia semua ikut 4. Yang mana yang ada tanda ombak 4 serangkai. Ini untuk tanda ni punya bacaan. Kalau kita pilih 5, lain semua ikut 5. Tapi 5 ni dia ada dia punya manhaj, ada dia punya sistem dia, ada disiplin bacaan dia. Tapi kita selama ni ambil 4 saja. Baik. Ingat ya, bila sini 4, dia akan memberi kesan pada ma'arilis. Ini tajwid. Ya, baik. Kalau
Kita perhatikan dalam mat 4 serangkai ni pula, dia ada kumpulan dia. Mat wajib muttasil, dia kumpulan A, kumpulan yang tersendiri, Lone Ranger. Manakala mat jaiz munfasil, masilah tawilah, mat ta'zim, ini dia satu kumpulan lain, kumpulan B. Baik. Dalam satu ayat, makna satu ayat, ini nombor yang sebelumnya, nombor 10, ini ayat, ini nombor 11. Ini yang dinamakan satu ayat. Kalau satu bacaan, dari basmalah sampai surahul azim, itu satu bacaan. Satu ayat, bulat sampai bulat. Dalam satu ayat ni, baik, sebelumnya kita ada jumpa tanda ombak ni, terdiri dari kumpulan A, mat wajib muttasil. Ayat katalah mat wajib muttasil dahulu, hujung man aridis. Dia ada kaedah. Mat wajib kita baca 4. Ingat, sekarang mat wajib ke kuat, mat arid ke kuat. Mat wajib kuat. Bila mat wajib kuat, baca mana? Baca 4 tadi mat wajib. Maka mat arid disukun boleh 2 wajah. Apa makna 2 wajah? 2 bentuk, 2 cara. Mat arid lemah, mat wajib kuat. Jadi bersamaan boleh 4 dengan 4. Sama tak apa. Orang lemah dengan orang kuat sama tak apa. Tapi jangan lawan toki. Ini mat arid dia tak boleh baca 6. Sebab kalau dia baca 6, dia sudah mengatasi mat wajib. Jadi dia hanya boleh baca 2 saja. Jadi kalau mat wajib dulu baca 4, mat arid disukun hanya boleh 4 harakat atau 2 harakat. 6 tak boleh sebab mat arid lemah, mat wajib kuat. Tadi kita baca dah 2 siri ni, tak nampak benda ni, tapi kita apply. Ini kata tajwid Al-Quran mesti ada tajwidul ilmi wa tajwidul amali. Dia mesti ada teori dan praktikal. Takkan sempurna orang belajar tajwid sampai mati. Dan takkan sempurna orang belajar Quran saja, baca saja tapi tak tahu teori. Tak boleh. Dia mesti naik nilai. Uniknya mempelajari mukjizat Rasulullah SAW. Satu-satu pelajaran yang ada teori dan amali, satu-satu pelajaran yang ada seni-seninya. Lagu, suara, nafas. Ulama karang Syekh Khalid karang kitab tentang as-saut, suara. Kitab Syekh Abdul Aziz, kitab suara ini macam tebal 1 inci. Ada di rumah. Suara macam mana nak bawa suara Al-Quran. Itu orang hairan. Semalam orang Syah Alam jumpa anak, dia kata, Ustaz, anak nak jumpa. Lama lagi boleh Cik Aziz kata, boleh ya? Ini bonus ni. Dia jumpa anak keluar surau sini jumpa semalam. Dia kata, Ustaz, saya tahu Ustaz anak murid nama Fargau. Dia kata, saya tak sempat hidup zaman dia Ustaz. Ialah dia muda perdana pun. Jadi saya hanya dapat dengar Mak Fargau punya bacaan ni, Masya Allah. Orang-orang dulu kata dia baca Quran sampai markah 99.9. Allah bagi dia. Ya, dia ada karamah. Dia tu guru dia ni. Ya. Macam mana dia boleh baca begitu cantik apa semua? Iyalah, sungguh-sungguh. Tu guru mana tu? Ada simpan suara dia masa mengaji, ada simpan. Tiap-tiap hari anak mesti dengar suara dia. Satu motivation. Tuan-tuan kalau nak dengar, kena buka kelas Quran dah sini. Bolehlah kata. Ya, itu tidak ada jual kedai, tak ada. Itu simpanan anak murid saja. Tak apa, nak ceritanya, ya, bila kita baca ni, tajwid Al-Quran mesti ada amali dan mesti ada. Dan dalam belajar Al-Quran, satu-satunya yang mesti pergi jumpa guru dan mesti tengok guru baca, dengar guru baca. Kemudian Quran ada sanad bacaan pula. Pelajaran lain jarang ada lah. Kalau ada pun hadis ada sanad, tapi susah. Di Quran belajar mesti mau ada sanad. Tengok betapa kemasnya disiplin belajar Quran. Mana tak kemas yang kita belajar ni mukjizat. King of the books. Semua buku termasuk buku agama bawah, Quran atas. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Khiyarukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Afdalukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. 3 Nabi sebut.
sebaik-baik kaum di antara kamu, yang terpilih di antara kamu, yang paling utama di antara kamu. Ini kan semua ni istilah terbilang dalam cemerlang dan suasana gemilang. Cakap konteks orang sekarang adalah mereka yang belajar Quran dan mengajar Quran. Tuan-tuan semua kena merasakan ini adalah pilihan Allah. Syukur. Ya, saya nak bagi motivasi sikit ni, supaya nak cerita Quran dia mesti ada amali dan ilmi, teori dan praktikal. Baik. Bila mak wajib dulu, mat arid disukun, dia 4 atau 2. Kenapa sebut 4 atau 2? Tak sebut 2 atau 4? Sebab mak arid bagus panjang dari pendek. Dia kata, ustaz, kira pun tak ikut apa, tak ikut susunan ke? 2 lah dulu, dia kata. No, itu anda punya fikiran. Ini ilmu 4 dulu. Agama ni bukan main logik-logik semua. Dia ada dia punya apa ni, hai'ah dia. Ada cara. Okey. Kalau ini kumpulan A mak wajib mendahului mat arid. Dia mat arid boleh baca 4 atau 2. 6 tak boleh. Kalau 6 sudah salah. Sebab salah dalam maratib al-mudud ni, tingkatan mat ni, dia boleh jadi satu kesalahan yang kalau ulama yang halus fikir dia tak boleh maaf. Ya? Baik. Kalau kumpulan B pula, dalam satu ayat sama ada mat jaiz ke, ada mat silah tawilah ke, ada mat ta'zim. Tak kira berapa banyak. Tak kira mana dulu. Tak kira dia berbilang-bilang. Kalau dia berbilang-bilang, kalau kumpulan B sama saja. Tapi kalau dia berbilang-bilang, campur kumpulan A, dalam satu ayat ada mat wajib, ada mat jaiz. Dah tengok. Ambil mat yang paling hujung sekali. Kalau mat jaiz dulu, tak payah tengok. Tengok mat wajib yang akhir. Sebelum akhir ayat, mat apa yang pedang apa yang akhir sekali. Mat wajib. Kalau mat wajib, kaedah yang sama juga. Itu kalau mat yang berbilang-bilang. Baik, sekarang kita cerita yang kumpulan B. Kumpulan B kita baca 4 harakat. Tak kira lah, ya, mat jaiz dulu ke, mat silah tawilah dulu ke, kita baca 4 harakat, maka mat arid disukun pun 2 wajah saja. Apa dia? Tengok. Mat arid disukun dengan mat jaiz mufassir. Dalam ini tingkatan ini memadai mat jaiz mufassir, dia mewakili rakan dia yang 2 orang ini. Bukan 2 orang ini, yang 2 perkara. Mat jaiz ada dalam syair tadi. Ya, apal wudud lazimun famattasal fa'aridun fadhun fi salin fabadal. Dia tak cerita mat silah, tak cerita mat ta'zim, tapi dengan sendiri ini 2 mat masuk sini. Dia satu tim. Okey? Jadi sekarang ma'arid ke kuat, mat jaiz mufassir kuat. Mana kuat? Ma'arid lah di atas. Bila dia di atas, maknanya sini 4, mat arid dia boleh 4 atau 6. Dia mesti sama atau lebih, sebab dia kuat pada ni. Dia tak boleh 2. Kalau kita baca mat arid disukun 2, makna mat arid disukun kita sudah jatuhkan dia punya maqam. Jadi ingat, apabila kumpulan A ada di depan, mat arid disukun 4 atau 2. Kalau kumpulan B ada di depan, mat arid baca 4 atau 6. Kalau tidak ada mat 4 serangkai, boleh baca 6, 4. Itu 3 perkara penting. Bila kita baca Quran 30 juzuk, mau jaga di situ. Ini di antara bahagian-bahagian penting dalam ilmu tajwid yang banyak lagi ada di depan. Ya, kita kesan. Boleh faham tak ni? Ada apa nak soal di sini? Ada nak tanya? Yasin tidak termasuk sini. Yasin dia mat lazim. Dia duduk sini. Yasin nombor 1. Sin tu. Itu bukan boleh baca 4, itu mesti 6. Sebab dia huruf, dia mat lazim. Walaupun dia tanda pedang juga, tanda ombak, tapi dia ombak lain, ombak tsunami. Dia ini tak makan zaman ni, ya. Ini ombak tsunami, dia harga mati. Fixed price. Tak boleh tawar-menawar ni. Mesti 6. Wa imma anta baca dengan suara yang perlahan, 6 juga. Gaya perlahan, anta baca suara laju, 6 juga.
Ini sin tak boleh kurang, tak boleh tawar-menawar. Ya. Baik. Ya. Cuba saya nak bawa aplikasi maklumat tadi dalam 83 ayat. Saya nak sebut di hujung tu baca 46 ke 24 ke 642. Okey, sila tanda semua. 83 ayat ya. Jarang ada orang cerita ni. Baik. Yasin. Sin itu saya nak cerita matinya berapa? Sin tu 6. Sahaja faqat. 6 saja. Ayat 2. Tu tengok. Ada ombak tak? Tak ada ya. 6, 4, 2. Ayat 3. Ada ombak tak? Tak ada. 6, 4, 2. Ayat 4. Ada ombak tak? Tak ada. 6, 4, 2. Ayat 5. Tak ada ombak. 6, 4, 2. Di mana tuan-tuan nak tulis 6, 4, 2? Atas bulat tu lah. Atas bulat nombor. Ya. Baik. Ayat 6. Tengok. Ayat 6 ada berapa ombak sana? 2. Ombak pertama ma tu majaz mufasil hakiki. Ombak kedua aba itu mak wajib muttasil, kumpulan A. Sana baca 4, ghafilun baca 2 atau 4. Itu keterangan tadi di papan putih tadi kan. Mak wajib mendahului mat arid, maka mat arid baca 2 atau 4. Betul tak ni? Baik. Ayat 7, ala itu majaz munfasil hakiki, kumpulan B. Maka la yu'minun baca 4 atau 6. Majlis dulu. Oh iya. Come on, man. Ya, apa? Cepat apa? Okey, 46 Cik Abdul Aziz kerja ya. Ayat 8 ada ombak fi. Majlis tu. Muqmahun 46. Ayat 9 ada ombak. Tak ada, 642. Ayat 10 ada wasawa, itu mak wajib. Maka yu'minun la yu'minun 24. Okey. Kita tadi bawah pada la yu'minun, walaupun bukan akhir ayat, kita berhenti bil ghaib tadi kan. Itu tak masuk perbincangan, tapi nak cerita juga. Ini dipanggil madlib. Afdal baca 2 harakat berbanding 4 atau 6. Akhir ayat 11, kalau kita baca bil ghaib baca 2, maka karim boleh baca 642. Dia ada kaitan begitu pula. Ini yang cerita nak kena belajar Quran ni. Ya, okey. Baik, ayat 12, 46. Terus saya bagi wajah. Ayat 13, 24. 14, 46. 15, 46. 16, 46. 17, 46. 18, 46. Perlu diingat, ini bukan tempat sahab ataupun ulasan selari. Ini tajwid ni. Nanti orang kata 46 macam nombor apa pula ni ya. 18 46, 19 24, 20 24, 21 6 42, 22 46, 23 46, 24 46, 25 46, 26 642, 27 642, 28 24, 29 642, 30 642, 31 642, 32 642, 33 642, 34 642, 35 642, 36 642, 37 642, 38 642, 39 642, 40 akhir 642, 41 642. Ya ke? 40 tadi berapa? 46. Betul kan balik? 46. Ada laha sana ya. 40 tadi 46. 41 642, 42 642, 43 642, 44 642, 45 642, 46 642, 47 46, 48 642, 49 642, 50 46, 51 642, 52 yang ada sabtah tadi tu 642, 53 642, 54 642, 55 642,
56 2 4, 57 642, 58 642, 59 642, 60 46, 61 642, 62 642, 63 642, 64 642, 65 46, 66 46, 67 2 4, 68 642, 69 46, 70 642, 71 46, 72 642, 73 642, 74 642, 75 642, 76 642, 77 642, 78 642, 79 46, 80 46, 81 46, 82 tengok tu 46, dan akhir 83 642. Alhamdulillah. Itu penting. Walau bagaimanapun, sebagai langkah bacaan yang selamat, kita buat 4 semua. Yang kita talaqi semua 4. Pasal apa? Kalau buat 4, 46 pun ada dalam. Buat 4, 24 pun ada dalam. Buat 4, 642 pun ada dalam. Tapi sebagai ilmu, kita mesti tahu bila masa 46, bila masa 24, dan bila masa 642. Ini bukan cerita baru dan bukan cerita yang diada-adakan ni Syekh Khalid kita. Satu ketika dulu Al-Fadhil Dr. Hasan Azhari ada rakam sana muqaddam dalam televisyen. Waktu tu saya remaja lagi. Ini cerita sudah keluar. Ada di video kan. Cerita 642 ini sudah keluar dulu dah. Dalam kitab Ghayatul Murid ada Mudzakkar fi Ilmi Tajwid, semua kitab-kitab besar semua ada cerita. Jadi kita kena berlapang dada. Kalau kita dapat satu maklumat yang baru, bermakna kita baru dapat. Bukan maklumat itu baru. Maklumat tu lama, kita baru dapat. Dan walaupun kita dah lama belajar sebelum ni, ingat, yang kita belajar tu bukan makna kita dapat tahu semua. Dengan saya pun bukan tahu semua. Semua izin Allah belajar. Cari lagi, saya pun belajar lagi Syekh. Masih belajar, tapi cara saya lah berhubung dengan guru-guru dan sebagainya. Alhamdulillah. Saya rasa cukup kot untuk siri kali ini. Alhamdulillah. Tahniah pada Syekh Abdul Aziz dan seluruh tuan-tuan yang istiqamah. Kita ada siri satu lagi. Itu cukup penting. Ini huraian dia. Untuk siri yang akan datang, saya minta Syekh Abdul Aziz boleh perbanyakkan ini nanti nota ni, dan boleh shoot dulu nota ni sebelum kuliah akan datang. Maknanya untuk kuliah siri keempat nanti Syekh Abdul Aziz shoot yang ni dulu, lepas tu baru ambil saya punya kuliah, supaya kita dapat nanti tengok VCD nanti, kita tahu apa yang akan saya hurai di sini. Ini next change coming soon, InsyaAllah. Terima kasih banyak. Yang baik milik Allah, kelemahan daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.